Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Terima kasih pengurusi Lali Panel, tuan-tuan dan puan-puan. Saya hanya ingin menyentuh perkara yang telah disentuh banyak kali di tempat yang lain tentang sistem sokongan dalam undi 18. Sistem sokongan itu banyak. Ada pendidikan, ada pentadbiran. Kalau dari sudut pentadbiran, SPR akan selesaikan. Dari sudut undang-undang, ahli parlimen kita selesaikan. Dari sudut kewangan, kerajaan akan selesaikan. Sistem sokongan pendidikan, Kementerian Pendidikan akan selesaikan. Sistem sokongan budaya, barangkali kita kena buat forum yang lain. Saya cuma ingin sentuh tentang sistem sokongan pendidikan. Tadi telah disebut tentang kurikulum. Apa masalah kita di Malaysia dengan sistem pendidikan kita? Kita telah menukar kerajaan daripada 60 tahun dahulu kepada kerajaan baru. Tapi sistem pendidikan kita tak boleh tukar serentak, tak boleh. Dia memakan waktu, dasar dan sebagainya. Kita bandingkan dengan negara jiran kita di seluruh Asia Tenggara. Hanya satu negara sahaja yang kekalkan 21, iaitu Singapura. Indonesia bawah pada kita 17, yang lain 18. Dalam kita membuat perbandingan dengan negara lain tentang pendidikan demokrasi dan sebagainya, kita harus memahami sejarah, budaya, masyarakat mereka. Tidak sama dengan kita. Misalnya kalau kita pergi ke Indonesia, mereka bangga jadi orang Indonesia. 17 Ogos yang lalu adalah hari kemerdekaan mereka. Mereka sambut 1 bulan dengan penuh kebanggaan. Pergilah ke Jakarta, ke Medan dan sebagainya. Kita ni lusa kalau kita merdeka. Ada suasana itu di Malaysia? Tidak ada. Kita pergi ke Thailand, ada suasana itu. Kita pergi ke Turki, bendera jatuh, saya tengok anak kecil ambil bendera letak di dada. Itu belajar daripada mana? Kita tidak ada unsur itu di sini. Saya cuma nak bercakap bukan soal mengundi 18 pilihan raya. Itu SPR pasti akan selesaikan. Kita nak bercakap lebih besar pada itu tentang kesedaran. Apabila dia sedar, barulah dia mengundi. Dan sedar itu bukan hanya sekadar mengundi, sedar dan sayang kepada negara. Kesedaran itu hanya datang melalui pendidikan yang baik. Dan pendidikan datang melalui kurikulum dan persekitaran sekolah yang baik. Dalam pendidikan dia ada 2. Sebagus mana pun seorang pensyarah universiti, tapi kalau kurikulum didesain dengan cara yang salah, dia akan fail. Sebagus mana pun kurikulum dibuat, tapi cikgu itu tak pandai mengajar, dia juga fail. Dia kena ada dua-dua. Sama seperti orang berjudi lah. Walaupun dia pandai, tapi kalau dapat daun yang tak bagus, dia tak akan menang. Tapi kalau lebih kurang begitu. Baik, kita akan tengok tentang kurikulum kita sedikit. Dan kita berterima kasih pada kementerian proaktif membuat perkara-perkara begini. Dan saya fikir ini peringkat permulaan kita dan barangkali banyak lagi akan diubah pada masa hadapan. Pendidikan sivik itu lebih kepada amali. Kalau tak salah saya, seperti disebut tadi, dia merentas. Dia bukan maksud dalam pendidikan sivik itu dia ajar semua benda, tidak. Dia merentas kurikulum. Dia pergi ke pendidikan Islam, dia pergi ke pendidikan moral, dia pergi ke sejarah, dia pergi ke bahasa Inggeris kalau tak salah saya, satu lagi dan sebagainya. 5 semuanya. Bahasa Melayu, pendidikan Islam, sejarah, pendidikan moral dan bahasa Inggeris. Itu sekitar 60 jam disebut sebagai literasi sivik dalam kelas. Ada satu lagi, dia buat amali di luar bilik darjah, iaitu 30 jam seperti disebut tadilah, badan beruniform, kurikulum dan sebagainya. Saya tak nak sentuh yang itu. Saya nak sentuh kesedaran datang melalui pengetahuan yang sedia ada. Apa pengetahuan kita, masalah kita? Masalah kita adalah kita tidak memahami bangsa ini, negara ini kita nak bagaimana. Orang Cina nak macam ni melalui sekolah mereka. Orang Melayu nak macam ni melalui sekolah mereka. Sekolah mereka pun banyak pula. Sekolah agama rakyat, sekolah Arab, sekolah Inggeris. Lain dia punya makna. So kita kena sepunyakan itu, meminjam kata-kata Profesor Datuk Samsul Amri, sepunyakan nilai itu dulu dalam kurikulum kita. Yang paling bagus saya tengok adalah di tingkatan 6 pengajar am. Subjek yang sangat baik. Saya bawa kurikulumnya dan ada pada simpanan urus dia kalau siapa yang di luar daripada bidang pendidikan nak tengok kurikulumnya. Tapi masalah tingkatan 6 ni, budak yang 18 tahun yang memang dah cerdik. Kita nak bermula dengan tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Kita nak lebih awal. Ini cuma idealistik sahaja. Barangkali pada 10 tahun lagi bila kita bersedia, barangkali kita kena design satu kurikulum baru untuk mengajar Malaysia merentasi semua. Itu namanya, tak kisahlah nama apa, pengajar am itu diturunkan ke tingkatan 4 dan tingkatan 5. Barangkali 10 tahun lagi. Kerana sekarang kementerian dah terlalu padat dia punya kurikulum, dia tak boleh lagi nak disumbat di situ. Kenapa diletakkan dalam sejarah tadi? Kerana sejarah itu mata pelajaran wajib di sekolah. Wajib untuk semua orang. Kita faham itu. Tapi untuk sejarah saja tidak cukup. Kerana harus ajar kenegaraan dalam bentuk yang lain. Di Indonesia, saya jadi visiting di beberapa buah universiti mereka. Saya sangat terkejut. Dia ada mata kuliah pendidikan politik dan demokrasi. Saya kata, nak mengajar apa? Kita mengajar benda ni lah. Dia panggil SMA, sekolah menengah atas. Tingkatan 4, tingkatan 5. Dia dah ajar di sekolah. Kita bukanlah nak tiru mereka 100% kerana budaya mereka berbeza. Maksudnya, kurikulum itu kena ada. Kita tengok sedikit apakah yang dimaksudkan dengan kurikulum untuk semua perkara supaya kita nilai kita sama. Paling kurang dalam konteks pendaftaran pengundian mengundi 18, saya yakin SPR akan sesahkan ini. Kerana kita teknologi semakin baik, kewangan kita semakin baik. Settle, jangan risau pasal SPR 18 ke, kita akan mengundi lebih baik. Saya nak tengok di sebalik itu. Baik, di Indonesia kita berbeza sedikit. Di Malaysia ni pendidikan civic moral itu cuma ada 2 universiti yang ditawarkan dan kurikulum kita berbeza dengan mereka. Di Indonesia pendidikan moral itu tidak ada. Dia masuk dalam pendidikan kenegaraan dan hukum. Dia balance sekali dengan law. Betul dia datang kan tak? Dia belajar law, dia belajar etika sekali. Dan satu lagi 30% Pancasila. Sebab tu kalau pergi di Indonesia daripada budak darjah 1 sampai ke atas, kalau you kata nak ubah Pancasila, cari penyakit lah kita. Dia punya kefahaman itu sangat luar biasa. Baik, dalam konteks kita, dalam waktu terbatas, saya nak cuma bincang 3 perkara saja yang kita kena ada kurikulum kita itu harus ditambah baik. Disebut tadi, demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, Malaysia sebagai sebuah persekutuan. Itu je sistem yang kita amalkan di Malaysia. Ini kena ada. Demokrasi berparlimen, supaya pelajar kita tahu kita ni demokrasi berparlimen. Kita bukan pilih Perdana Menteri, kita pilih wakil rakyat. Wakil rakyat yang benar, parti benar 2/3 akan pilih Perdana Menteri. Itu sistem kita. Kebaikannya 2. Oh, baru saya sedar pentingnya pilih wakil rakyat yang cerdik, bukan yang huru-hara di parlimen, duk berdebat, duk berkelahi dan sebagainya. Kerana itu sistem kita. Banyak orang tidak tahu itu. Tak cukup dengan kurikulum yang ada. Dia cuma tambah berapa? 5 muka surat di sejarah ataupun 15. Saya belum tengok yang ditambah itu. So itu kita kena ajar. Dan sudah tentulah CV akan ambil alih. Kenapa bagusnya CV? Saya difahamkan dalam minggu keempat setiap bulan. Minggu keempat dalam mata pelajaran pendidikan CV setiap bulan akan ada aktiviti. Maksudnya dia boleh buatlah aktiviti seperti disebut tadi, memilih buat simulasi pilihan raya begitu begini dan sebagainya. Itu pasti berlaku. Tapi kurikulum itu kena ada. Kerana banyak orang tidak faham Malaysia mengamalkan demokrasi parlimen. Dan jangan sekali kita sebagai pembuat dasar, kita menganggap semua orang faham. Tak boleh. Saya di UPSI, kita design beberapa, kita faham sangatlah kerana kita yang design kurikulum. Cikgu kan dari kita kan. Kami ada satu jabatan kami, kita ada jabatan pengajar kewargaan kemasyarakatan. Kita tawarkan ijazah sarjana muda pengajar Malaysia. Ke sekolah tu mereka mengajar pengajar am. Kita design Malaysia dalam satu paper. Di sekolah juga mereka, di universiti juga mereka ada beberapa paper wajib yang diambil oleh semua orang. Pengajar kenegaraan, pengajar Malaysia, hubungan etnik telah dibatalkan oleh kerajaan bulan 9 ini, digantikan dengan paper baru. Maksudnya yang peringkat universiti settle. Kita tak settle di peringkat bawah ini. Baik, paper pengajar am, satu masalahnya adalah tidak semua pelajar pergi ke tingkatan 6. 4, 5 matrikulasi masuk universiti. Kalau yang sempat masuk universiti, kalau ada big data, kita nak tengok berapa yang tak masuk universiti. Tingkatan 5 hilang. Itu sangat penting. Dahulu kita ada PLKN. Boleh ditumpang di situ. Memang PLKN ni ada kelemahannya banyak. Saya terlibat dalam buat kurikulum. Kadang-kadang bayar, kadang-kadang tidak. Kita faham itu. Sekarang kita baiki itu. Ada rasuah baiki, ada pembayaran baiki. Tapi programnya baik. Kerana kita tidak ada program di luar daripada, saya ini cuma nak cakap di luar daripada sekolah. Kerana di sekolah kita tak boleh nak masuk dalam paper. Saya dah semak. Kami dah semak beberapa kali, tak boleh dah nak masuk paper di Kementerian Pendidikan. Kerana dah padat.
Kalau tidak, budak akan jadi, pelajar akan jadi muntah. Banyak sangat. Ini bagi saya, apa yang dibuat oleh kementerian itu dah cukup baik peringkat awal. Nanti kita baikilah dari semasa ke semasa. So tentang demokrasi parlimen itu kena di. Yang kedua tentang raja perlembagaan. Kenapa huru-hara masyarakat kita? Kadang-kadang dia belasah sistem raja-raja. Memanglah dia belasah. Kalau dia faham, dia tahu sedikit undang-undang. Ada benda yang boleh kritik, ada benda yang tak boleh kritik. Isu sekarang itu kita kena faham itu. Tidak ada dalam kurikulum kita itu. Dan yang terakhir adalah Malaysia sebagai sebuah persekutuan. Itu kena ajar. Kami survey dari kalangan wakil rakyat, Malaysia sebagai sebuah persekutuan, jawapannya fail. Wakil rakyat fail. Dia tak faham persekutuan itu apa. Kuasa ni kuasa siapa, Dr. Azmi? Oh, ini kuasa, tak tahu, anak ni kuasa negeri kot. Dia tak faham macam mana jadi wakil rakyat. Itu wakil rakyat itu pembuat dasar. Jadi tiga ni kita fail. Jadi kita kena beritahu masyarakat kita, dalam konteks ini pelajar kita, ini sistem yang kita amalkan. Kalau kita tak beritahu ini sistem yang kita amalkan, memang dia pergi mengundi umur 18, tapi mengundi cara dia lah. Kita bukan nak dia mengundi cara dia. Kita nak dia mengundi pilih pemimpin negara yang lebih baik daripada masa yang lalu. Itu yang kita nak. Soal keluar mengundi, saya yakin mereka akan keluar mengundi. Dengan sistem teknologi maklumat multimedia yang ada, kempen yang lebih baik, dia akan keluar. Cuma kita nak dia keluar dan dia memahami proses pembentukan negara Malaysia ni pada peringkat awal supaya negara kita tidak runtuh. Itu yang kita nak. Baik, kerana saya harap pihak kementerian kalau boleh pada besok-besok nanti, kalau boleh design khusus seperti pengajaran itu diturunkan ke tingkat 4 dan 5 dengan segala perubahan 10 tahun lagi, mungkin kita boleh fikirkan. Baik, bagaimana yang perlu sekarang? Kerana masa kita dah tak ada, yang perlu sekarang kita akan ada modul di luar pada sistem pendidikan. Modul di luar pada sekolah. Pihak kerajaan negeri, pihak parlimen, pihak daerah harus ada modul sendiri untuk menyedarkan masyarakat, terutamanya pelajar-pelajar sekolah. Tak cukup dengan sekolah. Dan modul itu boleh diambil lah di mana-mana. Saya cuma ambil 1 minit. Saya mengikuti training 4 bulan di sebuah negara. Bagaimana mereka menanamkan semangat kesedaran. Dia gabungkan antara amali dengan kesedaran sejarah mereka. Sebab tu mereka sayang betul pada negara kita. Kita tidak ada. Kita tak payah ambil contoh lainlah. Kita tengok contoh kita ni musim hari kemerdekaan. Ida pun tak ada bendera di bawah tadi kan? Ada nampak? Ada. Itu contoh. Ini betul. Ini satu contoh hari kemerdekaan saja. Dan kalau kita nak bincang ni panjang, kenapa jadi begini? Selesaikan ini dulu. Kita bina negara kita, biar punya makna sepunya. Dalam pinjam bahasa Profesor Datuk Samsul Amri, bangsa idaman kita tu kita selaraskan dan kita, inilah bangsa kita nak. Negara yang kita nak macam ni, biar semua orang. Sebab tu di Indonesia, Prabowo dengan Jokowi berkelahi. Lepas pilihan raya, okey je. Kerana mereka faham, oh ini Indonesia. Indonesia lebih besar daripada parti yang mereka punya. Kita tak ada benda tu. So, setakat ini saja, hanya sekadar ini. Dan saya harap sangat bagi yang berminat, boleh tengok kurikulum pengajaran tu. Saya fikir itu sangat baik. Cuma kita tak boleh salahkan kementerian kerana mereka dah terlalu padat. Dan kita, pada masa akan datang, pembuat dasar memikirkan secara serius. Kita ajar Malaysia secara keseluruhannya, bukan secara terpisah-pisah. Kalau tidak, kita akan jadi seperti sekarang juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.